Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hai semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Satu isu hangat yang saya nak kongsi dengan kamu. Satu kejutan besar lagi daripada SPRM. Ini sebuah case yang paling mengejutkan saya nak kongsi dengan kamu. Menurut Syahbudin.com, puak ini paling bahaya sekiranya mereka mendapat kuasa. Siapakah mereka? Sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe channel ini, like dan share kepada seluruh Malaysia supaya mereka juga tahu isu hangat yang berlaku hari ini. Menurut Syahbudin, bahaya puak ni bila dapat kuasa. Seorang ketua pegawai eksekutif ataupun CEO sebuah syarikat swasta telah ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM selepas disyaki menjadi orang tengah dalam pengagihan projek kerajaan bawah pakej rangsangan ekonomi sepanjang 2020 sehingga 2022. Suspek lelaki yang berusia 42 tahun ditahan malam tadi ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya bagi membantu siasatan. Menurut satu sumber, CEO itu dihadapkan ke mahkamah Magistrate Putrajaya pagi ini dan direman 5 hari bermula hari ini sehingga 10 Januari. Katanya, SPRM membuka beberapa kertas siasatan terhadapnya, sekurang-kurangnya 5 individu yang dipercayai menjadi dalang ataupun orang tengah kepada beberapa syarikat untuk memperoleh projek bernilai antara RM50 juta sehingga RM500 juta secara runding terus. Jadi apa yang saya sedar, tuan-tuan dan puan-puan semua, apa yang saya sedar? Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kamu tak heran kah? Anda tak heran kah? Banyak saja kes rasuah lah, lepas tu kes banyaklah tentang rasuah lah, isu Menara KL lah, isu inilah. Ini lagi, menurut SPRM, mereka membuka beberapa kertas kesehatan terhadap sekurang-kurangnya 5 individu yang dipercayai menjadi dalang atau orang tengah kepada beberapa syarikat untuk memperoleh projek bernilai 50 juta sehingga RM500 juta secara runding terus. Dan hampir 90% projek yang diberikan secara runding terus masih belum dilaksanakan karena tiada pengeluaran surat setuju terima lagi. Justru SPRM akan memfokuskan kepada siasatan terhadap baki 10% projek yang sedang berjalan, membabitkan perkembangan projek antara 10% hingga 20%. Jadi ini satu lagi tangkapan SPRM, pendedahan SPRM yang pasti mengejutkan seluruh Malaysia. Dan ini paling tidak disukai oleh Perdana Menteri. Pada 9 Disember lalu, SPRM berkata, fokus siasatan berhubung dakwaan salah guna dana pakej rangsangan ekonomi ketika COVID-19 akan tertumpu kepada RM92.5 bilion, iaitu jumlah dibelanjakan kerajaan PN ataupun Perikatan Nasional sebelum ini. SPRM berkata fokus siasatan berhubung dakwaan salah guna pakej rangsangan ekonomi ketika COVID-19 akan tertumpu kepada 92.5 bilion, yaitu jumlah yang dibelanjakan kerajaan PN. Didedahkan siapa? Bukan kerajaan BN, bukan kerajaan PH, tetapi kerajaan Perikatan Nasional. SPRM berkata hanya 92.5 bilion melibatkan dana kerajaan daripada peruntukan yang dianggarkan berjumlah 530 bilion yang dibelanjakan pada 2020 dan 2021 berkaitan pengurusan COVID-19.
hanya melibatkan 92,5 bilion melibatkan dana kerajaan. Berdasarkan jumlah itu juga, 92,5 bilion melibatkan dana kerajaan, manakala 437,5 bilion bukan daripada kerajaan. Ini pasti mengejutkan. Dan siapakah dalang sebenarnya? Sudah pasti perlahan-lahan SPRM akan mendedahkan setelah mereka membuka kertas kesehatan terhadap sekurang-kurangnya 5 individu yang dipercayai menjadi dalang atau orang tengah kepada beberapa syarikat untuk memperoleh proyek bernilai 50 hingga 500 juta. SPRM akan memfokuskan kepada siasatan terhadap 10% baki proyek yang sedang berjalan. Pada 9 Desember lalu, SPRM berkata fokus siasatan berhubung dakwaan salah guna dana package rangsangan ekonomi ketika COVID-19 tertumbuh kepada 92,5 bilion, yaitu jumlah yang dibelanjakan oleh Perikatan Nasional. Jadi ini satu berita yang mengejutkan. Selepas disyaki menjadi orang tengah dalam pengagihan proyek kerajaan bawah package rangsangan ekonomi sepanjang 2020 sehingga 2022. Ini pasti kejutan kepada kepimpinan Perikatan Nasional pada ketika itu. Jadi tuan-tuan dan puan semua, menurut Syahbudin, bahaya puak ni bila dapat kuasa. Jadi saya sudah terangkan sebentar tadi. Kita fikir siapakah puak ini? Kita jawab masing-masing. Sekiranya Anda mempunyai jawaban, Anda boleh komen di bawah. Siapakah puak ini yang sebenarnya dimaksudkan oleh Syahbudin? Hai semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan semua. Satu yang saya nak kongsi dengan kamu, pergolakan politik di Sabah hari ini. Sebenarnya apakah dalang yang berlaku? Siapakah dalang sebenarnya dan apa sebab tiba-tiba saja berlaku begini? Tuan-tuan dan puan semua, saya berasa heran. Tiada ribut, tiada angin, tiada hujan, tiada gempa bumi, tiba-tiba saja pergolakan politik di Sabah mengambil tempat, mengambil perhatian ramai. Bukan saja pasal Samsul Yusuf nikah lagi. Bukan saja pasal Samsul Yusuf, tiba-tiba lagi keadaan begini. Pergolakan politik di Sabah menjadi perhatian netizen pada hari ini. Sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe, like, dan share video ini. Krisis politik di Sabah berpunca daripada Haji G menurut Presiden Warisan. Adakah Warisan tidak mahu menyokong JRS lagi dan mahu menyokong Bung Mokhtar? Itu persoalan dia. Krisis politik yang melanda Sabah hari ini menurut Presiden Warisan adalah berpunca daripada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor sendiri, kata Presiden Warisan Syafi Abdal. Menurutnya, saya melihat pergolakan kerajaan yang ada hari ini, sebarang kenyataan yang dikeluarkan oleh Haji G akan sedikit sebanyak menimbulkan kekeliruan. Jadi ini berlaku bila Haji G keluar daripada Bersatu dan membuat pengumuman akan menyertai parti. Kita tidak tahu parti mana yang dia nak jadi ketua. Jadi ini menimbulkan kekeliruan. Adakah Syafi Abdal tidak menyokong Haji G keluar Bersatu? Adakah Syafi Abdal kita lihat hari ini menyokong Perikatan Nasional? Kenapa tidak menyokong JRS? Tidak menyokong Haji G yang pada hari ini menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, sebagai pemimpin di dalam kerajaan perpaduan. Menurutnya di Persekutuan kita ada undang-undang akta anti lompat parti. Kenapa tidak dilakukan di Sabah? Dan inilah keadaan yang kita katakan bahwa perundingan itu tidak dipatuhi. Muhammad Syafi dengan itu menekankan dari segi pelembagaan negeri Sabah jelas bahwa Haji G bukan ketua parti, malah beliau juga tidak mempunyai parti. Jadi menurutnya ini yang berlaku bila Haji G keluar Bersatu dan membuat pengumuman akan menyertai parti. Sedangkan hari ini beliau adalah pengurus JRS. Jadi tuan-tuan dan puan semua, adakah adakah Syafi Abdal tidak setuju dengan kenyataan ataupun tindakan Haji G keluar daripada Bersatu? Adakah Warisan menyokong PN pula? Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu hangat seterusnya.